Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Ustaz Syafiq dalam rancangan kita PDPR Sains Tahun 4. Di mana kita dah sentuh mengenai sains tahun 4 di unit 5 mengenai sifat cahaya. So, sifat cahaya yang dimaksudkan adalah pergerakan cahaya. Di mana kita dah pun sentuh mengenai pergerakan cahaya. Apa yang dalam subtopik yang pertama kita menyebutkan mengenai pergerakan cahaya, cahaya bergerak lurus. Macam situasi yang berada di muka surat 88. Okey, kita sentuh balik apa yang kita belajar hari minggu lepas. Okey, cahaya daripada lampu kereta bergerak lurus. Alur cahaya matahari pada celahan pokok di kawasan hutan bergerak lurus cahayanya, dan cahaya daripada lampu helikopter juga bergerak lurus. Okey? Okey, macam mana seterusnya Ustaz nak bincang mengenai kejelasan bayang-bayang objek. Okey? Okey, kita dah sentuh juga mengenai kejelasan bayang-bayang objek, di mana kita ada luk sinar, ada luk cahaya dan ataupun legap. Apa kata kita search sikit. Okey. Okey, apa luk sinar? Ya. Luk sinar. Okey, luk sinar. Macam mana luk sinar tu? Sekarang ni kamu tak dapat bayangkan luk sinar tu macam mana. So ustaz akan okey. Ustaz akan bagi tahu contoh yang berkaitan dengan cermin luk sinar. Okey. Sekejap ya. Kita terus ke image. Sabar menunggu. Okey. Macam inilah jenis kejelasan bayang-bayang objek untuk luk sinar. Okey. Maknanya kamu boleh nampak secara direct. Okey. Contohnya macam ni. Okey. Kamu tak ada halangan untuk melihat satu benda melalui cermin tersebut. Inilah luk sinar. Okey. Contoh luk cahaya. Okey, luk cahaya. Sekejap ya. Cermin luk cahaya. Macam mana situasi cermin luk cahaya? Okey. Cermin luk cahaya. Sebentar ya. Harap sabar menunggu. Sebab kita menggunakan internet. Tak apa. Kita tunggu aja. Sabar menanti. Kita memang sabar dengan Google. Okey. Inilah cermin yang bersifat luk cahaya. Dia tidak jernih. Ataupun cermin dia lebih kepada cermin tingkap lah. So kita tahu ya, cermin tingkap. Bagi nampak jelas lagi. Come on Google. Kita nak dapat info ni. 5 tahun kemudian. Lama tu. Okey. Yes, kita dah nampak. Contohnya macam ni. Ini adalah cahaya luk cahaya. Okey. Mana cahaya tu kabur-kabur kan. Tak berapa nak jelas sangat bila masuk dalam. Okey. Macam ni. Inilah salah satu luk cahaya yang bila kita nak ceritakan pasal luk cahaya. Okey. Situ. Kalau luk sinar kita nampak bentuk yang jelas dekat bunga tersebut. Macam luk cahaya dia macam situation dia macam kabur sikit. Itulah luk cahaya. Okey, jom kita tengok objek legap. Legap. Macam mana situasi objek legap? Come on Google. Please be nice to me, Google.
Objek legap. Okey. Objek legap lebih kepada macam ni. Cahaya tak dapat nak tembus objek legap tersebut. Tetapi objek tersebut boleh menjadikan satu bayang-bayang. Bayang-bayang gelap. Dan sumber cahaya, contohnya torchlight. Kita tunjukkan dekat, kita suluh dekat ni, contohnya pencil box ni. So, dia tak dapat tembus cahaya ni ke sini. Tapi dia boleh dapat situasi menampakkan bayang-bayang melalui suluhan cahaya tersebut. Ada faham? Ada faham. Inilah situasi antara objek legap. Manakah objek legap? Okey, objek legap yang cawan R tu. Kalau objek yang lut sinar, objek lut cahaya. Okey, objek lut cahaya adalah cawan S. Dan objek gelas T adalah lut sinar. Ada faham? Mesti faham. Tiga benda ni adalah kejelasan bayang-bayang, bukan kejelasan bayang-bayang objek, lebih kepada kejelasan bayang-bayang objek. Okey. Okey. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey. Okey. Kamu tengok situasi ni, dia menyuluh satu objek ni. Dan bayang-bayang tu memaparkan satu bulatan sebabkan dia suluh satu objek tu. Okey. Okey. Kalau kita jauhkan lampu suluh dari objek itu, saiz bayang-bayang mungkin menjadi lebih kecil. Kamu suluh lampu tu dan jauhkan sikit, saiz akan jadi lebih kecil. Kalau saiz bayang-bayang mungkin menjadi lebih kecil, kita jauhkan lampu suluh dari objek itu. Sak je tu. Okey. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey. Kita tengok kalau objek tu, kalau jenis dia bayang-bayang dia adalah contoh bola, dia akan jadi bulat. Kalau tiba-tiba kita suluh yang ni, kita nampak macam bayang burung-burung. Okey, burung contohnya. Okey, burung. Kalau kita buat macam ni, kalau kita suluh. Okey, kalau macam ni, mungkin dia akan keluar mengikut jauhnya suluhan tu ataupun cahaya tu. Okey, dia akan keluar mungkin jadi rectangle ataupun segi empat tepat. Okey. So, mengikut bentuk ataupun kedudukan bayang-bayang tersebut. Okey. Contohnya, okey. Kamu suluh elephant ni kan? Okey. Kamu suluh dia. Lebih besar tak Ustaz punya ni? Okey. Kamu suluh dia ni. Okey. Kamu ambil torchlight, kamu suluh. Kalau kamu ni, mungkin akan dapat bentuk. Okey. Okey. Mana ke torchlight? Alamak. Tidak ada torchlight. Okey, tak apa. Okey, kamu bayangkan Ustaz suluhkan lampu tu dan cahaya tu bergerak lurus dan dia akan menampakkan apa ni? Elephant ni, gajah ni. Bila kita suluh pula lampu tu ke sini, okey, ke arah sini, dia akan jadi berbeza mengikut kedudukan objek. Okey. Kalau tak faham beritahu Ustaz. Okey. Okey, Ustaz kecilkan balik apa muka ni Ustaz. Muka Ustaz ni. Okey. Okey. Kedudukan cahaya memainkan peranan penting sesuatu bayang-bayang. Dan juga bentuk bayang-bayang juga memainkan peranan yang penting. Okey. Untuk lebih lagi, jom kita tengok eksperimen daripada Cikgu Dila, di mana dia buat eksperimen tentang cahaya dan juga bayang-bayang. Okey. Jom kita saksikan eksperimen tersebut. Hai.
Saya Cikgu Dila dan hari ini kita nak buat eksperimen berkaitan dengan cahaya. Pada video sebelum ni, Cikgu dah tunjukkan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Dan pada eksperimen kali ini, kita nak kaji faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. So, in this experiment, we will study the factors that influence the shape of shadows. Okay, so bahan-bahannya cikgu ada benda ni, smiley ni, and then kita ada source of light, sumber cahaya. So, there are two factors that influence the shape of shadows. First is the orientations of the object, and second is the positions of the light source. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Faktor yang pertama adalah kedudukan objek. Ini adalah kita punya objek. Kedudukan dia yang kita nak tengok mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Dan faktor kedua adalah kedudukan sumber cahaya. So, cikgu guna handphone sebagai sumber cahaya. Dan kita boleh mulakan eksperimen. So, first, kita nak study kedudukan objek. So, ini adalah kita punya sumber cahaya. Kedudukan objek. Maksudnya, yang dimanipulasi adalah kedudukan objek. Objek macam ni, terlentang. Smiley ni terlentang sekarang ni. So, shadows dia bulat. Nampak tak? Tapi, bila kita ubah kedudukan dia, you change the orientation. Dan sekarang awak nampak shadows dia, bayang-bayang jadi bujur. When we change the orientations of the object, then we will see that the shadows also change daripada bulat kepada bujur. So, itu faktor yang pertama, kedudukan objek. Dan faktor kedua adalah kedudukan cahaya. Di mana contoh, sekarang ni cikgu ubah kedudukan cahaya pula, sumber cahaya. So, ini sumber cahaya cikgu. Hai. Okey, sumber cahaya cikgu ubah. Contoh, orientation macam ni. Cikgu tak ubah orientation, tetap macam ni. Cikgu gerakkan sumber cahaya. Cikgu gerakkan sumber cahaya ke kanan. Awak nampak tak? Daripada bayang-bayang bujur boleh jadi bulat. Cikgu gerakkan ke kiri. Nampak? Shadows jadi bulat pula. So, itu adalah dua faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Kedudukan objek ataupun kedudukan sumber cahaya. Itu saja. Terima kasih kerana mendengar. Don't forget to like and subscribe. Thank you.